Seterusnya kita menjemput pembahas yang ketiga, iaitu yang berhormat Puan Salbiah binti Muhammad, Ketua Wanita UMNO bahagian Gerik. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan buat ibu terbaik bangsa sekalian. Yang berbahagia, Datuk Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia dan juga Timbalan Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia dan Saf Kepimpinan Wanita UMNO Malaysia. Seterusnya, jejaka bersama dengan kita ada yang birthday boy, Wakil Majlis Kerja Tertinggi serta Ayahanda Datuk Seri Tajuddin juga turut bersama. Kekanda saya, Ketua Wanita UMNO Negeri Perak, Datuk Dr. Wan Nor Ashikin, yang juga merupakan Esko Kerajaan Negeri Perak, Ketua-Ketua Wanita UMNO bahagian, serta rakan-rakan perwakilan di seluruh negeri yang sedang melihat kita di layar TV. Main layang-layang waktu petang, tarik tali jangan tersimpul. Datang bukan sebarang datang, datangnya saya membawa usul. Saya Salbiah binti Muhammad, Ketua Wanita UMNO bahagian Gerik, yang juga merupakan Adun Temengok. Awal signal. Tak ada praktis. Terima kasih. Tapi kita taklah sekadar nak mengharapkan air saja sebab wanita ni kadang-kadang dirasuah air je. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya dapat kita semua berkumpul pada hari ini dalam satu norma baru yang tidak terjangka oleh akal fikiran kita. Namun apa juga keadaan, peringatan demi peringatan untuk kita sentiasa mematuhi SOP yang telah digariskan. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap dan Sidang Perwakilan sekalian. Bercerita mengenai parti yang penuh jasa dan pengorbanan ini. Tidak lengkaplah kiranya saya tidak memperlihatkan kepada seluruh perwakilan tentang ikhlas besarnya jiwa sebuah jasad yang dinamakan UMNO. Sejak sekian lama, tahun ini juga genaplah usianya yang ke-75 tahun memperjuangkan agama, bangsa dan negara, diberi perkenan untuk ditubuhkan di istana yang penuh dengan kemuliaan. Pelbagai onak ditempuh dalam proses memerdekakan rakyat dan ketika itu kita dibelenggu daripada penjajah, digasak bertubi, namun pejuang ketika itu tidak pernah mengenal erti undur diri. Dilawan bermatian, bergolok gadai hanya untuk melihat anak cucu mereka, iaitu kita yang ada pada hari ini menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. UMNO lahir daripada roh dan semangat perjuangan.
Islam menjadi junjungannya, Melayu adalah akarnya, dan tanah air tempat tumpah darahnya. Tawarikh Parti Kerama ini seawal penubuhannya mendapat sentuhan cendekiawan dan agamawan yang sama-sama menentukan tarikh, masa dan tempat penubuhannya. Inilah tandanya parti ini parti yang mempunyai maruah. Hanya mereka yang rendah akal budi dan tidak bermaruah sahaja meninggalkan perjuangan ini. Bagi kita, orang-orang UMNO, lebih-lebih lagi mereka yang menjadi benteng parti di peringkat akar umbi, pegangan kita, lebih baik mati berkalang tanah dari hidup bercermin bangkai. Itulah semangat yang sentiasa ada dalam diri ibu terbaik bangsa, wanita luar biasa. Hari ini UMNO terus diuji. Di lambung badai tika mana kita jatuh pada PRU yang ke-14. Sosok yang kononnya taat dan setia tenggelam punca meninggalkan perjuangan ini. Menjadi pengkhianat di saat UMNO tidak mempunyai kuasa lagi. Tak menoleh kepada UMNO dikala UMNO diuji dengan kejatuhan akibat fitnah dan metnah serta janji manis Pakatan Harapan. Masa berlalu pantas tetapi 22 bulan sudah cukup untuk membuktikan pengalaman dan kebolehan UMNO tidak dapat ditukar ganti. Natijah kesilapan mereka mengundi hinggakan yang dah pencen dikatakan mempunyai tongkat sakti. Tersungkur jua disebabkan khianat sesama sendiri. Kini ada yang menangisi nasib malang menimpa diri. Mula sedar makmurnya negara ini, rakyat terbela tidak dapat ditandingi sewaktu negara diterajui oleh Parti Keramat UMNO yang dicintai. Ia cukup memberi pengajaran bahawa tiada pentadbiran selain UMNO yang mampu memakmurkan negara dan membela rakyat 22 bulan seluruh dan segenap lapisan masyarakat menderita di bawah Pakatan Harapan. Janji ditabur umpama dedak hanya untuk memerangkap denak. Ya, benar kata orang bijak pandai, yang tidak ikhlas pasti akan dapat dibau kejahatannya. Mereka berpecah sesama sendiri. Langkah Sheraton menjadi permulaan janji yang telah dikhianati. Gerakan yang tidak menjadi, elok-elok menjadi Perdana Menteri, tiba-tiba dilepaskan pemerintahan sehingga tergantung kerajaan. Namun, mengapa UMNO yang disalahkan? Lalu, muncul golongan yang kononnya membawa idealis Melayu dan Islam. Datang meraih simpati untuk disokong supaya mendapat majoriti bagi membentuk kerajaan. Mereka ini adalah yang suatu ketika dahulu pernah tinggalkan perjuangan, namun berpatah balik menuntut sokongan UMNO dan Muafakat Nasional. Di sini kita lihat, kita dapat belajar betapa besarnya jiwa UMNO yang telah merendahkan hati, memberi sokongan supaya majoriti dapat dicapai, lalu membentuk kerajaan yang baru atas nama kepentingan rakyat. Muafakat Nasional masih kekal sebagai hala tuju perjuangan UMNO sehingga kini, walaupun dengan datangnya sosok baru kerajaan dinamakan Perikatan Nasional. Saya ingin bertanya kepada semua, pada ketika itu, sekiranya ataupun adakah kerajaan baru
akan dapat dibentuk ataupun ditubuhkan tanpa sokongan ahli Parlimen UMNO. Dapat ataupun tidak? Tak dapat. Jadi sebab itu, jangan ada di antara kita yang cuba memomokkan UMNO ini tamak kuasa dan tak bersyukur kerana telah diberi peluang berkuasa, kerana mereka juga kena ingat tanpa kita, mereka tidak mampu untuk menjadi kerajaan. Saya kira semua cukup jelas. Dari awal lagi pendirian kita menubuhkan kerajaan hanyalah kerjasama antara ahli parlimen dan juga adun-adun sahaja dan bersifat sementara sehingga PRU yang ke-15. Dan dalam tempoh ini, agar ada sebuah kerajaan yang dapat menjaga kebajikan rakyat. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap dan sidang perwakilan sekalian, betapa besarnya jiwa UMNO ini meletakkan ego ke tepi demi sebuah kerjasama yang termeterai walaupun hati disakiti oleh sahabat yang dulunya sama mimpi. Namun mengapa kita mengambil keputusan untuk tidak meneruskan kerjasama ini? Tidak lain dan tidak bukan kerana setia kawan yang diharapkan tidak disusuli oleh keikhlasan. Ingatkan wujud keinsafan setelah meninggalkan parti perjuangan ini selepas pilihan raya. Apabila hurun tangan saling bersambutan, rupanya madu yang diberi tuba menjadi balasan. Jangan telunjuk lurus kononnya atas dasar penyatuan orang Melayu demi rakyat, tapi dalam masa yang sama kelingking sedang berkait. Kita mempertahankan muafakat nasional bersama PAS kerana setakat ini asasnya ataupun SOP-nya masih lagi dipatuhi. SOP-nya macam mana? Asasnya macam mana? Contoh, saya ambil contoh. Baru-baru ini sepatutnya dekat Greek ada PRK. UMNO masuk bertanding, contoh-contoh ya. UMNO masuk bertanding, PBBM masuk bertanding dan PAS tidak bertanding. Dan PAS memberi sokongan pada kita. Itu SOP-nya masih lagi dipatuhi. Ataupun contoh lain, setakat ini kita tidak ataupun tidak mendengar ataupun mungkin dekat Perak lah setakat ini, kita tak lihat ahli PAS ambil ahli UMNO untuk menjadi ahli mereka ataupun menubuhkan cawangan baru dan ahlinya ialah daripada ahli UMNO di cawangan tersebut. Tetapi berbeza daripada parti yang menawarkan kerjasama dengan kita untuk selepas PRU ke-15 nanti. Mereka awal-awal lagi dah langgar SOP. Bukan sahaja ahli kita mereka ambil, cawangan kita pun mereka nak ambil, bahkan ahli parlimen dan adun kita pun mereka sakau sekali. Habis dah mereka nak ambil. Jadi di mana semangat kerjasama yang konon dihulurkan untuk muafakat demi kepentingan rakyat ataupun Melayu Islam? Jangan kerusi yang UMNO bertanding itu juga yang mereka ingin bertanding. Mana persefahamannya? Mana muafakatnya? Dan yang pentingnya, mana ikhlasnya PBBM ini ingin membentuk kerajaan bersama kita? Dan adilkah juga kiranya 55 kerusi UMNO yang ingin kita terus pertahankan tapi diminta untuk diserahkan kepada mereka? Jangan dituduh kita tamak. Kalau apa
apa yang kita lakukan ini mempertahankan hak dan bagaimana pula mereka yang telah mendapat betis tapi mengidamkan paha. Kita ke yang tamak ataupun mereka? Mereka dan keluarga mereka. Namun kita sedih. Saya sedih. Kadangkala yang mengungkapkan kata-kata itu ialah di kalangan kita. Di kalangan orang-orang UMNO. Pimpinan UMNO. Yang sepatutnya kita kena terus membina semangat dan keyakinan kepada ahli kita. Tetapi kita sendiri memasang tuba melemahkan ahli. Bahkan ada yang cuba dibeli. Saya ingin ingatkan kepada watak-watak si kita sekalian. Andai pejuang UMNO ini semuanya boleh dibeli. Dah lama Parti Keramat UMNO ini mati. Tetapi apa yang kita lihat, walaupun kita kalah sehingga kini, tak ada satu pun cawangan UMNO dibubarkan. Jadi, wang bukan taruhan kepada pejuang-pejuang seperti yang berada di hadapan saya ini. UMNO ibarat pokok yang daunnya berterbangan, tetapi akarnya cukup kuat. Susah nak tumbang. Namun, PBBM ibarat pokok rendang tapi tak berakar dan bila-bila masa boleh tumbang hanya dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Jadi mengapa kita nak mengalah? Mengapa kita nak memberi ruang kepada pokok yang hampir tumbang bersandar kepada kita? Ini bukan soal sombong. Ini soal prinsip perjuangan dan kita bukanlah parti yang terdesak. Yang berbahagia Datuk Pengerusi dan para perwakilan sekalian. Atas asas itu MKT telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan kerjasama dengan PBBM. Wajar dikekalkan dan mendapat sokongan daripada kita semua. Jangan ada yang mula merasa asyik di singhasana sehingga lupa siapa yang mengangkat kita. Sehingga mula nak berlaku satu perahu dua nahkoda. Ahli di bawah kekal setia tanpa habuan di mata, sedangkan di atas mengatur mengira siapa bakal menaiki tahta. Sehingga kepentingan parti diletakkan di tempat kedua. Bagaimana kita nak kuat? Bagaimana kita nak hebat? Kalau ada kepimpinan parti lebih mengiyakan kata-kata lawan daripada kata-kata kawan. Banyak lagi ke yang berhormat? Sikit je. Okey. Saya kira itulah langkah berani yang diambil oleh Presiden Parti dengan sokongan MKT untuk menyatakan pendirian kita kekal bersama PN hanya untuk tempoh penggal ini. Datuk Pengerusi Tetap dan Sidang Perwakilan, tindakan pucuk pimpinan membuat keputusan itu bukan sekadar hearsay ataupun mendengar omongan kosong di tepi jalan ataupun di kedai kopi, tetapi mereka mendapat pandangan daripada sebahagiannya ialah gerak kerja wanita UMNO itu sendiri. Daripada gerak kerja wanita UMNO melengkapkan bancaan sentimen pengundilah UMNO boleh mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan kita. Ya mungkin tidak tepat 100%, tetapi sekurang-kurangnya melalui gerak kerja wanita lah kita ada asas yang boleh disandarkan. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar pucuk pimpinan di atas dapat melihatlah permintaan-permintaan wanita ini.
Apa yang kita harap, kita tak minta lebih, kita tak minta besar. Kita tidak mengharapkan hanya sekadar pujian, kita tidak sekadar mengharapkan tepukan ataupun menghantar air kepada jurucakap di hadapan. Ikhlas, terima kasih. Saya juga ikhlas menyatakan. Sebab wanita ini setia. Walaupun tidak dicalonkan, mereka terus menggerakkan jentera sehingga memastikan calon yang diangkat oleh kepimpinan menang pada pilihan raya. Tak sabotaj. Tapi kalau jejaka-jejaka tampan tak dicalonkan, nak tunggu pilihan raya nanti baru nampak muka balik. Kena ingat wanita ini dia macam isteri kat rumah. Dia mengajuk, pujuk. Dia mengajuk lagi. Okey. Dia masih lagi boleh masak, walaupun dia tak bercakap, dia hidang dekat atas meja. Tapi jangan sampai nanti pergi dekat dapur, angkat tudung saji, kosong makan asap. Baru tahu. Tapi setakat ni kita tak buat macam tu. Kerana apa? Kerana semangat perjuangan yang telah dipasakkan dalam wanita itu memastikan kita kekal terus pada perjuangan. Berjiwa besar kekal berjuang, langkah berani dalam tindakan. Wanita bangkit segenap ruang, kerana UMNO kami pertahankan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perak mohon menyokong. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih YB.